Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak kesyukuran. Ia dengan semata limpahan karunia, kehendak dan tolongnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menghentikan oleh Dia kepada kita pada hari ini untuk berhimpun dalam satu majlis ilmu yang walaupun hamba kelewatan pada malam ini, tuan-tuan, mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting, bila mana Allah Ta'ala mentakdirkan kepada kita dengan kebaikan, bila mana Allah Ta'ala menzuhirkan kepada kita dengan ketaatan, mudah-mudahan dari kerana kedua itu juga Allah Ta'ala mencampakkan pula kepada akal kita kepahaman. Allah Ta'ala itu juga menzuhirkan kepada hati kita keyakinan yang bila mana akal cerahlah dengan ilmu, yang bila mana hati kejaklah dengan ilmu, maka mudahlah untuk kita beramal bersama-sama mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang keduanya, alhamdulillah, insya-Allah tanpa nak memanjangkan mukadimah pada hari ini, izinkan hamba yang jahil taif ilmu ni, tuan-tuan, untuk kita menyambung pengajian kita pada membahaskan sebuah tajuk yang telah kita pilih sebelum ini, yakni tahsinus solah. Bagaimana nak memperbaiki sembahyang kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang telah kita syarah sebelum ni, tuan-tuan, bermula daripada malam ni kita nak mengaji apa? Kesimpulannya, kita akan mengaji di antara rukun-rukun yang 13. Kita pilih 5 rukun, yakni kita akan membicarakan 5 perkara yang wajib dibaca dalam sembahyang dengan betul. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah, pada kuliah yang lalu telah kita membahaskan rukun sembahyang ada 13. Ada 13. Daripada 13 tu pula, daripada takbir sampai salam dan sebagainya, kita pecahkan pula kepada 3. Yang pertama namanya rukun fi'li. Apa rukun fi'li? Yakni rukun bahasa perbuatan. Rukuk kita, sujud kita, berdiri kita, duduk dan sebagainya. Yang pengalaman apa, tuan-tuan? Rukun fi'li ini, usah kata orang tua, budak-budak kalau kita ajar pun dia boleh buat. Betul tak? Kita kata kepada anak, ni cara orang rukuk, anak tiru, tuan-tuan. Budak 4 tahun boleh buat. Ni cara orang sujud, maka anak tiru. Kesimpulan, masalah perbuatan tak timbul masalah. Cuma kita kena perbaharui dan perbaiki mana-mana perbuatan yang tersilap. Satu. Yang kedua, dalam 13 pula dinamakan rukun qalbi. Apa dia rukun qalbi? Yang rukun bahasa hati. Rukun bahasa hati. Yang ni mudah. Orang Melayu cara orang Melayu, orang Cina cara orang Cina, orang Hindu dengan bahasa Hindu, sebab semua akan dimaknakan dalam hati. 2. Yang payahnya, tuan-tuan, rukun yang ketiga namanya rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Bermula yang pertama sekali takbiratul ihram, takbir. Rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang telah kita syarah sebelum ni, tuan-tuan, takbir yang wajib bukan masalah angkat, tapi takbir yang wajib ialah masalah sebutan. Satu. Yang kedua dipanggil rukun qauli, rukun bahasa bacaan. Apa dia? Al-Fatihah, daripada bismillah sampai habis. 2. Yang ketiga, rukun qauli juga namanya tahiyat. Tahiyat yang kita syarah di sini ialah tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Sekadar ulangan. 3. Yang keempat, rukun qauli yang wajib dibaca dalam sembahyang namanya lafaz selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, rukun qauli yang wajib dibaca dalam sembahyang namanya lafaz salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, tengok pelan-pelan ibarat. Yang pertama sekali, tuan-tuan, kenapa begitu penting hamba nak bawa masalah ni pada hari ini? Ditanya orang, ustaz, bacaan kami selama ni tak betul ke? Sampai nak turun balik ke bawah, contoh. Ditanya orang. Masalah ni, tuan-tuan, yang pertama sekali hamba telah huraikan pada kuliah yang lalu. Kenapa hamba menghuraikan perkara yang ini, tuan-tuan, sebagai permulaan pengajian kita? Yang pertama sekali kerana
menghormati adab guru hamba. Sebab Tok Guru hamba sendiri Tok Syekh Bakir Daud mengajar di Mekah Masjidil Haram 20 tahun. Kemudian balik di Tani buka pondok. Tak ada alim mana sangat tuan-tuan. Tapi Tok Guru hamba ni walaupun dah buka pondok, anak murid beratus-ratus, tiap-tiap malam bila mana dia pergi kuliah, mengajar di luar-luar dan sebagainya, Tok Guru hamba tak pernah buka kitab. Hamba jadi khodam beliau selama 3 tahun. Tiap-tiap malam itu je kuliah yang sama. Ia hamba pelik, ia mengaji pula tak bosan. Malam ni pergi surau ni, Tok Guru hamba baca apa tuan-tuan? Selepas daripada bagi salam, berzikir dan sebagainya, kemudian baca doa, kemudian pakat-pakat bangun sembahyang sunat selepas maghrib 2 rakaat. Lepas tu Tok Guru angkat speaker, baca takbir balik, pakat-pakat ikut. Baca Fatihah balik, pakat-pakat ikut. Dihurai lebih kurang. Baca tahiyat balik, pakat-pakat ikut. Dihurai lebih kurang. Baca lapas selawat balik. Baca lapas salam balik. Habis 5 perkara ni dihurai sifat 20. Hamba ingat jarang-jarang dah. Hamba khodam beliau tuan-tuan tiap-tiap malam bawa motosikal. Walau bulan depan pergi surau yang sama, dia ulang benda tu. 3 tahun. Hamba tanya kepada budak lama, dulu macam mana? Begitulah juga sifatnya. Kenapa penting sangat? Kerana bila mana dia sebagai orang alim, hamba sebagai seorang jahil, nescaya dia memandang perkara ini begitu penting. Satu, tengok pelan-pelan. Syarah yang kedua, kenapa kita nak perbahaskan semua perkara ni balik? Banyak tuan-tuan yang mengaji tak tahu dalam rukun tu ada syarat. Tengok pelan-pelan. Hamba yakin semua reti belaka dah. Rukun sembahyang ada 13. Betul tak? Rukun sembahyang ada 13. Tapi ingat kaedah usul fiqh. Sebelum sempurna rukun, tuan-tuan kena sempurna syarat. Bermakna kalau syarat tak sempurna, rukun tak boleh buat. Kaedah fiqh, fa inni tafasyartu fatafashurutu. Kalau ternafi syarat, maka ternafilah apa yang disyaratkan. Contoh maknanya begini. Antara nak sah rukun, syarat nak sempurna rukun kena tutup aurat. Betul tak? Bermakna kalau tuan-tuan jemput imam dari Madinah sekalipun, sekali baca Fatihah punya sedap tuan-tuan. Tapi kalau sembahyang pakai seluar pendek, sah tak? Tak sah. Maka nak bagi faham, tak dapat tidak syarat penting. Apa syarat nak sempurna rukun? Menghadap kiblat, tutup aurat, ada wuduk dan sebagainya. Baik, setakat ni faham dah? Tengok kaedah fiqh. Walaupun begitu kiranya, tetapi kadang-kadang atas dasar darurah. Atas dasar darurah, walau syarat tak ada pun tak apa, tapi rukun tetap kena buat. Sebagai contoh, macam hamba hari ni tuan-tuan, traffic jam turun dan sebagainya. Kita jarang-jarang takdir kata tuan-tuan bekerja di Kuala Lumpur. Tiba-tiba satu hari itu balik, kita keluar dari ofis jam 5 petang. Asar tak solat lagi. Tiba-tiba berlaku aksiden tengah-tengah highway tuan-tuan utara selatan. Tahu dah kalau jam begini tentu sampai rumah pukul 8. Asar tak sembahyang lagi. Kemudian nak singgah di RNR lagi 20 km. Agak-agak sampai di RNR pukul 7.30 contoh. Nescaya tuan-tuan akan memilih untuk sembahyang menghormati waktu. Betul tak? Kita bagi double signal, letak kereta di sebelah kiri tuan-tuan, maka takbir sembahyang menghormati waktu. Soalan yang pertama, sembahyang tu ada wuduk tak? Tak ada wuduk. Menghadap kiblat tak? Menghadap kiblat macam mana? Tengok dekat seremban. Allah Akbar. Kita berhala ke seremban. Bermakna bukan menghadap kiblat. Nak bagi faham ibarat, walaupun kadang-kadang tak cukup syarat, atas dasar darurah, rukun tetap kena buat. Maka dalam cerita kita buat sembahyang menghormati waktu, tapi dengan sempurna. Rukuk tunduk sedikit, bila sujud kepala kena sekali, jangan sujud dekat bawah. Baik. Habis 4 rakaat berlaku satu masalah. Sebab tu hamba kata benda kecil jangan nampak kecil. Sebab pengalaman hamba banyak asas tuan-tuan kita tak boleh tahu. Soalan, selepas tuan-tuan sembahyang menghormati waktu, tuan-tuan driving balik sampai ke rumah kita, nama tempat Kota Warisan, ngam-ngam pukul 8. Mandi-mandi tuan-tuan, kemudian kita sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Soalan, asar tadi wajib qada ke tidak? Asar tadi wajib qada ke tidak? Yakin tak? Anda yakin dengan jawapan anda? Allahumma shalli ala Muhammad. Dah sebab tu hamba nak gambarkan tuan-tuan, dalam fiqh begitu penting masalah istilah. Sebagai contoh hari itu kita bicarakan masalah mahram. Bila orang tak faham istilah mana